Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi, salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-668. Siri yang ke-668. Bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan berkongsi satu hari satu ayat daripada Al-Quran untuk kita ambil pengajaran, untuk kita sama-sama hayati dan bawa dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya perasan di ruangan komen, ada di TikTok Miss Lailuddin, Subhanallah, Yusnani, kemudian sahabat Khatizah Bani dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan Alif Sofia. Di ruangan Facebook pula ahlan-ahlan Siti Mazura, Ummi Hanis, Kamiza Muhammad Amil, Siti Zara Ahmad, Rin Khairil, Anas Sukaimi, Wan Muhammad Suib, Kamiza Muhammad Amil, Siti Amni, Safia Safian, Zainun Hadi, kemudian Jamilah Ihsan, ahlan-ahlan Anas Sukaimi. Terima kasih banyak-banyak Kak Jamilah Ihsan, Titi Rohayati, Nur Hizat, Laila Umma, Normadiyah dan juga Anas Sukaimi. Terima kasih banyak-banyak Fatimah Cik Mat. Kemudian ahlan-ahlan Allahumma salli Ummi Naimah, Laila Umma, Siti Nur Majid, Jura Azlin Sufian dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Mudah-mudahan apabila niat kita kerana Allah, maka amalan yang nampak kecil, pahalanya dan ganjarannya adalah besar. Maka sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas ke rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Hari ini kita dah tiba pada muka surat 184 pada ayat yang ke-59 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal. Mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruangan komen. Saya pasti ada yang baru join, kali pertama join dan mungkin tidak tahu kita berada di ayat mana. Setiap hari kita baca satu ayat. Kita cuba untuk melihat kepada pengajaran yang ada pada satu ayat. Dan ayat hari ini adalah ayat 59 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 184. Kita mulakan dengan kita baca dulu ayat ini. Jom sahabat-sahabat kita baca sama-sama. Ayat ini pun tak panjang, pendek sahaja. Namun setiap satu huruf sabda Nabi, ganjarannya adalah 10 hasanah. Setiap satu huruf. Macam contoh kita baca wala dah 3 huruf, maka dah dapat 30 pahala. Bayangkan kalau satu ayat berapa ratus ribu pahala yang kita dah dapat. Jom kita baca dulu ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون صدق الله العظيم. Maka ini adalah ayat yang ke-59, tak panjang. Namun apakah ringkasan ayat yang ke-59? Maka di dalam tafsir Al-Wasit menyebut ringkasan ayat 59 adalah bayyana subhanahu, Allah yang maha suci menerangkan pada ayat ini, annal kafirin, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, layan jua, mereka tidak akan dapat selamat, min iqabih, daripada siksaan Allah. Orang-orang yang ingkar, mereka tak akan dapat selamat daripada siksaan Allah. Maka kenapa ayat ini turun? Kerana selepas daripada peristiwa Badar dan juga pada waktu itu pukulan dahsyat yang diterima oleh orang-orang Mekah daripada peristiwa Badar, maka ada yang menyangka orang-orang yang dah terbunuh daripada kalangan musyrikin Mekah dan juga orang-orang yang ingkar daripada menerima ajaran Allah, mereka ketika mana dah terbunuh, maka mereka tak lagi kena seksa pada hari kiamat. Maka ayat ini menyebut tidak. Ini hukuman kat dunia. Hukuman dekat akhirat tetap menanti tiba. Hukuman dekat akhirat pun ada. Maka sebab itu ringkasan ayat yang ke-59 adalah Allah mengingatkan, Allah menerangkan bahawa orang-orang yang ingkar, layan jua, mereka sama sekali tidak akan selamat, min iqabih, daripada azab Allah, walaupun mereka telah menerima sedikit sebanyak kesusahan di dunia, walaupun dah terima. Sebab itu lain, kesusahan di dunia lain, akan tetapi pada hari akhirat pada waktu itu adalah lain. Maka sebab itu kita kena ambil pengajaran juga daripada ini. Jangan pada waktu itu kita ingat bila ada balasan untuk dosa kita di dunia, maka nanti dekat akhirat tak ada apa-apa. Jangan ingat begitu. Akhirat lain. Sebab itu kita hendaklah segera bertaubat. Segera bertaubat. Banyakkan bertaubat. Dan antara azab dalam hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala segerakan ketika mana manusia buat dosa tersebut di dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar, saya cuba cari hadis ni sekejap. Saya ada save dekat handphone. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Azab. Okey. Okey Allah. Azab, sebentar. Okey, tak jumpa. Maka dalam hadis, sebab saya tak ingat matan dia. Maka dalam hadis sabda Nabi SAW bahawa tidak ada azab yang paling cepat menimpa manusia ketika mana manusia melakukannya kecuali pada waktu itu adalah azab untuk orang yang berlaku derhaka pada ibu bapa. Itu azab yang paling cepat. Azab yang paling cepat. Dah jumpa dah hadisnya. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu dhunub, semua dosa, yuakhirullahu ma syaa minha, kebanyakannya Allah melewatkan azabnya sehingga pada hari kiamat. Allah bagi peluang. Oh tak apa, nak buat maksiat, nak langgar perintah Allah, tak apa. Allah simpan hukuman tersebut pada hari kiamat. Sabda Nabi kecuali satu je, yang Allah segerakan hukumannya di dunia, akhirat pun dapat. Illa uquqal walidain, sabda Nabi, kecuali derhaka pada ibu bapa. Dekat dunia lagi dapat, akhirat pun dapat. Fa inna Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya Allah akan menyegerakan untuk anak yang derhaka fil hayati, sewaktu dihidup di dunia lagi, qablal mamat, sebelum meninggal dunia dia akan ditimpa azab. Sebab itu hendaklah kita berhati-hati
jangan menderhaka pada ibu bapa. Dekat dunia lagi Allah bagi. Ini adalah azab yang Allah tak tangguh. Maka ayat ringkasan ayat yang ke-59 tadi adalah Allah pada waktu itu nak menafikan sangkaan orang-orang musyrikin Mekah. Pada waktu itu kalaulah dah terima azab dekat dunia, maka mereka terlepas daripada azab Allah pada hari kiamat. Maka sebenarnya tidak. Maka apakah ringkasan ayat yang ke-59? Allah menerangkan bahawa orang yang ingkar sama sekali tidak akan selamat daripada azab Allah walaupun telah menerima azab di dunia. Sebab azab di dunia tak ada apa-apa berbanding dengan azab di hari akhirat. Ahlan-ahlan Ummi Abi, terima kasih. Begitu juga ada saya tak boleh baca namanya dalam bahasa Thai. Kemudian ahlan-ahlan Azaz di atas gift. Terima kasih kepada yang memberi gift. Terima kasih semua. Maka itu ringkasan. Apakah kaitan dengan ayat yang terdahulu? Maka kalau kita perasan ayat yang terdahulu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang membinasakan musuh-musuh Islam. Contohnya pada ayat yang ke-57 Allah berfirman fasyarrid bihim, maka binasakanlah mereka. Fasyarrid bihim, biar binasakanlah orang-orang yang mencabuli perjanjian, melanggar perjanjian, dan orang-orang yang ingkar. Allah suruh binasakan mereka. Maka bila mereka ini binasa, maka ada yang menyangka pada waktu itu mereka tidak lagi akan kena seksa. Maka datang ayat 59, Allah sebut jangan berangan macam tu, tetap akan kena seksa. Orang yang dah pada waktu itu menerima hukuman di dunia, maka pada waktu itu dia tetap akan kena seksa pada hari kiamat. Kecualilah kalau Allah terima taubat dia dan Allah ampunkan dia. Maka ini kaitan ayat yang ke-59 dan ayat sebelumnya. Ketika mana ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-57 dan 58, pada waktu itu menceritakan tentang kebinasaan-kebinasaan musuh Islam. Maka jangan pula yang menyangka bahawa mereka tak kena seksa dah pada hari kiamat. Maka datanglah ayat yang ke-59. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, jom kita baca terjemah. Firman Allah, wala, dan janganlah. Wa dan la, janganlah. Yahsabanna, sekali-kali menyangka. Hasaba maksudnya menyangka. Janganlah sekali-kali menyangka dan mengira. Siapa? Allazina, orang-orang yang kafaru, mereka ingkar. Janganlah orang-orang yang ingkar mengira dan menyangka. Sabaku, bahawa mereka boleh terlepas. Allah kata jangan menyangka yang mana mereka boleh terlepas. Sabaku memberi maksud terlepas. Terlepas daripada apa? Min azabillah, daripada azab dan siksaan Allah. Janganlah pada waktu itu menyangka yang boleh terlepas daripada azab dan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, inna, sesungguhnya, hum, mereka, iaitu orang-orang yang ingkar, la yu'jizun, tidak boleh dan tidak akan dapat melemahkan Allah. Tidak boleh. La yu'jizun, mereka tidak akan dan tidak boleh melemahkan Allah. Maka ini adalah terjemahan ayat yang ke-59. Dan dekat sini jelas ada dua mesej. Ada dua mesej. Mesej yang pertama jelas Allah sebut, dan janganlah orang-orang yang ingkar mengira dan menyangka yang mereka boleh terlepas daripada azab Allah. Jangan sangka begitu. Pasti kena. Lagi-lagi dosa memusuhi Allah dan Rasul, dosa menyekutukan Allah dan Rasul, yang mana tak bertaubat, maka tetap akan kena azab dan siksa pada hari kiamat. Itu mesej pertama. Allah kata jangan sangka yang kamu boleh terlepas. Kemudian pengajaran yang kedua jelas, innahum la yu'jizun, sesungguhnya mereka tidak boleh melemahkan Allah, tidak boleh mengalahkan Allah. Memberi maksud bahawa Allah dengan kuasanya pada waktu itu makhluk tak akan dapat menandingi. Makhluk tak akan dapat pada waktu itu mengalahkan Allah dengan kekuatan, ataupun pada waktu itu melemahkan Allah pada waktu itu dengan mengharap belas kasihan. Belas kasihan dekat dunia, Allah dah bagi banyak peluang. Bila meninggal je dunia, pada waktu itu mereka tidak boleh nak melemahkan Allah. Dia tak macam manusia. Manusia pada waktu itu bila dia nak menghukum, maka pada waktu itu dia ada perasaan kesian. Kalaulah contoh hukuman tu berat, dia mungkin kurangkan.
Kalaulah hukuman tu banyak, dia mungkin sikitkan. Kalaulah hukuman tu berat, dia ringankan. Maka itu manusia. Tapi Allah, tidak ada yang boleh melemahkan Allah. Sebab Allah dah bagi peluang banyak dekat dunia. Allah dah bagi berkali-kali peluang di dunia. Itu adalah bahagian mesej yang kedua. Sesungguhnya mereka tidak boleh melemahkan Allah, sama ada melemahkan daripada sudut erti kata mengalahkan, ataupun melemahkan daripada sudut erti kata menagih simpati pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, mereka akan tetap kena azab dan seksa. Maka apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Kalau kita perasan, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan wala yahsabanna, jangan menyangka dan jangan mengira. Dia mulakan dengan itu, dengan menyangka dan mengira. Dan inilah yang disebut sebagai bahayanya assumption. Bahayanya assumption. Mengira-ngira, menyangka-nyangka, padahal tak ada bukti pun, padahal pada waktu itu tidak ada dalil pun. Maka jangan pada waktu itu mengira-ngira, menyangka-nyangka benda yang pada waktu itu tidak ada sebarang bukti. Lagi-lagilah orang yang ingkar, pada waktu itu mereka berkira-kira, oh tak apa, nenek moyang kami yang dah terbunuh, ibu dan ayah kami yang dah terbunuh dalam Badar, oh mereka dah selamat sebab mereka dah kena hukuman mereka dekat dunia. Tidak. Maka tidak ada yang mengatakan begitu. Maka Allah ingatkan, jangan menyangka-nyangka, jangan mengira, don't assumption. Sama juga kita dalam kehidupan kita, terlalu banyak benda yang kita buat assumption, yang pada waktu itu tidak berlandaskan ilmu, tidak berlandaskan bukti. Kita sekadar menyangka. Kadang-kala dengan berurusan dengan manusia pun sama. Nampak je orang ni, kita sangka. Ada sangkaan-sangkaan yang pada waktu itu kadang-kala membawa kepada kebinasaan. Sebagai contoh, ini banyak. Ini daripada sudut kehidupan. Banyak orang ketika mana dia nampak penampilan luaran, dia nampak penampilan luaran seseorang, pada waktu itu dia buat assumption. Okey, tak apalah, orang ni nampak baik je, dia nak minta pinjaman duit 3,000 contoh. Okey, bagi je lah. Ada orang bukan bagi pinjam 3,000, puluhan ribu, ratusan ribu, hanya kerana assumption. Oh, saya sangka dia baik, saya sangka pada waktu itu dia memang amanah, saya sangka pada waktu itu dia nampak pakai pakaian macam ni, pakai jubah, pakai kopiah, maka pada waktu tak apalah, tak payah hitam putih, tak ada perjanjian, bagi je. Nak pinjam berapa? 3,000, ambil. Nak pinjam berapa? 10,000, ambil. Assumption, sangkaan. Maka bila orang tu tak bayar, maka kita pun jadi benci, tak suka, dan pada waktu itu menjauhkan diri daripada agama. Padahal bukan salah agama, salah kita yang pada waktu itu terlalu bersangka-sangka tanpa ada sebarang bukti, tanpa ada sebarang dalil. Maka sama juga dalam kes ini, firman Allah wala yahsabanna, janganlah pada waktu itu bersangka dan pada waktu itu mengira bahawa kamu boleh terlepas daripada azab Allah. Pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat, golongan yang tak akan terlepas daripada azab Allah adalah allazina kafaru, golongan-golongan yang ingkar ini. Adapun orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang mati dalam iman, maka masih lagi ada harapan Allah ampunkan mereka walaupun mereka tak sempat bertaubat. Kerana bila manusia itu meninggal, satu je dosa yang Allah tak akan maafkan adalah syirik. Firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Maka ayat ini bukanlah pada waktu itu nak menjadikan kita putus asa, sebab ayat ini sebenarnya adalah untuk orang yang ingkar, mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, untuk orang yang pada waktu itu langsung tidak beriman kepada Allah. Sebab itu disebut allazina kafaru. Maka itu pengajaran yang kedua. Maka ada pun orang beriman, kalaulah pada waktu itu dia meninggal dunia dalam keadaan tak bertaubat, masih lagi ada harapan untuk Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita. Tapi jangan pula kita jadikan itu alasan, oh kalaulah begitu tak payah taubatlah. Sebab kalaulah pada waktu itu kita tak bertaubat meninggal dunia, pengampunan tersebut adalah kemungkinan.
Kalaulah kita meninggal dunia dalam keadaan bertaubat, pengampunan tersebut adalah pasti. Allah pasti ampunkan orang yang bertaubat. Maka jangan pula kita meninggalkan pengampunan yang pasti semata-mata pada waktu itu nak mengharapkan pengampunan Allah yang belum pasti. Kalaulah tidak bertaubat, maka tetap kena bertaubat. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Minta maaf. Okey. Maka daripada perkataan allazina kafaru, memberi maksud pada waktu itu ayat ini ditujukan kepada orang yang meninggal dunia di dalam keadaan tidak beriman. Maka Allah sebut, dan janganlah menyangka dan mengira orang-orang yang ingkar dan kufur sabaku mereka boleh terlepas. Tak ada siapa yang boleh terlepas. Bukan sekadar terlepas daripada siksaan Allah, tetapi tidak ada yang terlepas daripada pengiraan Allah. Tak ada. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, tersimpan rapi data tersebut di sisi Allah. Sebab itu kita boleh lihat suratul Kahfi. Tak ada yang terlepas. Bukan sekadar terlepas daripada siksa, bahkan tak ada yang terlepas daripada catatan para malaikat, daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada perkara-perkara yang pada waktu itu akan dibawa sebagai bukti. Maka kalau kita lihat surah yang ke-18 Al-Kahfi, ayat yang ke-49, muka surat 299, surah 18 ayat 49, muka surat 299. Maka firman Allah, wa wudi'al kitab, dan akan diletakkan buku catatan amalan. Fataral mujrimin, maka orang-orang yang bersalah pada waktu itu kamu akan melihat mereka wahai Muhammad, musyfikin, berada dalam keadaan takut. Mereka takut sebab dalam itu ada bukti semua apa yang mereka lakukan. Mimma fi, daripada apa yang ditulis di dalam buku catatan tersebut, maka orang yang bersalah merasa takut. Wa yaqulun, dan orang-orang yang bersalah akan berkata, ya wailatana, celakalah kami, malanglah kami. Ma li hadzal kitab, mengapa buku catatan ini la yughadiru, langsung tidak meninggalkan, saghiratan, benda yang kecil, wala kabiratan, dan tidak pula yang besar, illa ahsaha, kecuali dihimpunkan semuanya. Semua Allah tulis. Maka selain daripada makna sabaku adalah pada waktu itu terlepas daripada siksaan, makna sabaku juga maksudnya tidak ada apa-apa yang terlepas daripada pengiraan Allah. Tak ada. Apapun yang manusia buat, kat mana pun pada waktu itu manusia tersebut, maka Allah sentiasa meliputi pengetahuannya tentang apa yang manusia lakukan. Bahkan ada catatan juga tentang apa yang manusia lakukan. Innahum la yu'jizun, manusia tak akan pernah boleh melemahkan Allah, mengalahkan Allah. La yu'jizun sama ada dengan kekuatan, ataupun la yu'jizun pada waktu itu mengharapkan simpati dan belas kasihan. Orang yang kena azab tetap akan kena azab, kecualilah kalau Allah nak ampunkan orang-orang yang beriman. Inilah beberapa pengajaran yang kita boleh dapat. Mudah-mudahan adanya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.